Nampak tak? Ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan, rupa-rupanya kata Tahir ibn Ashur, ummah ini nombor satu, kamu tidak boleh berjaya seorang diri, kamu kena pimpin orang keliling kamu untuk berjaya seperti kamu. Itu sebab tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dakwah ni dilakukan sentiasa. Nombor dua, kejayaan seseorang syakhsiyatun najihah sebagai seorang imam, sebagai seorang ummah, dia mesti kombinasi tiga benda tuan-tuan. Nombor satu akidah, nombor dua ibadah, nombor tiga akhlak. Dia tiga benda ni mesti jadi dalam satu. Dia tak boleh satu terpisah daripada yang lain. Iaitu sebab Nabi Muhammad SAW punya akhlak Nabi punya baik. Kepada orang Yahudi yang mati lalu depan Nabi pun Nabi berdiri. Lalu sahabat-sahabat berkata, wahai Nabi, ini orang Yahudi, kenapa kena berdiri? Nabi menjawab, bukankah dia seorang manusia? Maka kena hormat akhlak Nabi SAW, tuan-tuan. Itu sebab ada satu kisah yang masyhur, ibu-ibu ambil pengajaran kisah ini. Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang budak Yahudi yang rajin servis Nabi, berkhidmat untuk Nabi, dan Nabi amat sayang kepadanya walaupun dia bukan Islam. Tuan-tuan dan saya duduk di negara majmuk, tuan-tuan, kita kena amalkan akhlak Nabi SAW ini. Bila budak ini sakit, Nabi pergi ziarah. Nabi kesian ke budak ini, budak baik, cuma dia Yahudi saja. Nabi SAW telah pujuk dia, masuklah kamu ke dalam Islam, akun laka syafi'an, aku akan beri syafaat kepadamu wahai anak. Orang muda mati, tuan-tuan, sakit. Maka ibu dia tengok ibu dia, tengok bapa dia yang masih Yahudi, dia tengok ayah ibu dia. Nabi ajar, sebutlah kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bagi syafaat kepadamu wahai anak. Anak ini tak boleh nak buat keputusan, tuan-tuan, dia sakit nak mati, ayahnya orang bukan Islam, Nabi sangat disayangi olehnya. Akhirnya bapak dia tengok anak ini dan dikata pada anaknya, ati' Abul Qasim, taatilah kamu bapa kepada Al-Qasim. Orang Yahudi ini dia cunning, dia ni orang yang tricky. Dia nak kata taatlah kepada Rasulullah, dia tidak beriman kepada Rasulullah. Dia nak kata taatlah kepada Muhammad, nampak macam hina sangat Muhammad. Jadi dikata taatilah bapa kepada Al-Qasim. Lalu budak ini pun mengucap syahadah dan Nabi memberi syafaat kepadanya. Tuan-tuan nampak tak? Akhlak Nabi, tuan-tuan. Lagi kalau kita pergi tengok akhlak Nabi ini kesan daripada akidah yang kuat. Lalu dia menjadi satu obor, menjadi satu lampu yang menerangi, mengajak orang lain untuk jadi baik sepertinya. Sahabat-sahabat Nabi ni tak belajarlah, tuan-tuan. Kadang-kadang Ustaz minta maaf lah Ustaz, saya belajar PhD, tuan-tuan. PhD tahu tak? Tahu tak PhD? Apa PhD itu? Apa PhD? Apa dia? Jawablah. Dapat jawab baik, saya bagi hadiah majalah Solusi. Doctor of Philosophy, okey? Tapi yang sebenarnya ialah permanent head damage. Permanent head damage, pecah kepala, tuan-tuan. Pecah kepala nak dapat PhD ni. Kadang-kadang kita buat lain, lecturer kita, supervisor kita suruh buat lain, ya Allah, tensionnya, rasa nak tumbuk-tumbuk muka dia. Tension, tuan-tuan, tertekan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi tak ada belajarlah, tuan-tuan, benda ni semua. Ini semua mekanisme saja, tuan-tuan, manusia recognize benda ni, kita belajarlah tinggi-tinggi yang boleh, tuan-tuan. Orang Arab kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke mati. Belajarlah, tuan-tuan, belajar. Itu satu benda yang dituntut dalam Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang untuk ilmu dan juga orang yang beriman di kalangan kamu berdarjat. Belajar. Tapi tuan-tuan, kata-kata karamah yang diucapkan oleh para sahabat, kami dulu belajar iman itu, kemudian baru kami tahu kenapa kena buat begitu. Tapi datang satu masa nanti orang belajar, dia nak tanya kenapa kena buat begini dulu, barulah dia nak beriman. Ini benda, tuan-tuan, amatlah menakutkan bila kita tak ambil berat. Ya, saya terang saya cakap pada tuan-tuan, saya amat kagum dengan sistem pembelajaran di Singapura. Masa saya kecil-kecil dulu belajar bahasa Arab, bapak saya beli nota-nota bahasa Arab daripada sekolah As-Sagaf, daripada Wak Tanjung. Belajar bahasa Arab secara pos, baca, dia suruh hafal. Tuan-tuan, sistem pendidikan ni harus ditekankan balik semula, tuan-tuan. Ajar anak-anak kita untuk kenal Allah, untuk semayang, untuk baca Quran, untuk hafal surah-surah pilihan.
InsyaAllah kalau dia pergi sejauh London, US ke mana-mana, dia bawa iman dalam diri, tuan-tuan. Jangan kita biarkan dia terombang-ambing, kita tak bagi pendidikan agama. Nanti dia membesar, ditanya kita, kenapa pula kena angkat sembahyang basuh begini-begini? Kerana benda itu tidak mendarah daging dalam dirinya. Jadi balik kepada kisah sahabat yang saya nak kaitkan, tuan-tuan. Sahabat-sahabat, laqad kunna utinal iman wal ilma ba'dahu. Kami diberikan iman dulu, kemudian barulah dapat ilmunya. Tapi datang zaman nanti orang belajar ilmu nak tanya rasional, logiknya dulu, barulah nak beriman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, masyarakat bertanya pada hari ini, Ustaz, apa salahnya kalau saya naik kenderaan berdua-duaan dengan girlfriend saya, apa masalahnya? Betul tak tuan-tuan? Orang Singapura betul tak? Saya di Kuala Lumpur, anak-anak murid saya tanya di Universiti Islam Antarabangsa, Ustaz, apa masalahnya Ustaz? Saya naik teksi dengan dia, pemandu teksi ada, kami tidak berkhaluat. Kita kena kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah satu hari seorang pemuda datang jumpa Nabi dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi, saya semua kewajipan Islam saya boleh buat, larangan Islam saya boleh tinggalkan, melainkan satu benda saja, iaitulah saya tidak boleh meninggalkan zina. Allahu Akbar. Saya tidak boleh tinggalkan zina. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Musnad Imam Ahmad besar, tuan-tuan, berpuluh ribu hadis dalamnya. Satu daripada kisahnya mentafsirkan surah Al-Isra itu, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Imam Ahmad bawakan ayat ini, hadis ini untuk mentafsirkan ayat tersebut. Nabi tersentak. Sayyidina Umar yang ada di situ lebih tersentak lagi. Sayyidina Umar pun ambil pedang, ni pedang tu. Pinjam Ustaz pedang, katuk paling kokang. Orang seperti engkau ni harus dibunuh saja. Nabi bersabda pada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, tenang dulu. Kita dengar apa masalahnya. Rupa-rupanya anak-anak muda ni nak dekati dengan kasih sayang, tuan-tuan. Kasih sayang ni takkan timbul melainkan bila ada akidah yang kuat dalam diri. Kerana kita yakin ada syurga, ada neraka. Nanti ke akhirat nanti, kalau kita tidak menjalankan dakwah dan tanggungjawab, kita akan diseret masuk dalam neraka juga. Betul tak? Ini akidah. Sayang, tuan-tuan. Maka Nabi panggil dalam sini, kamu dekat-dekat. Cerita ni saya dah bawa 10 kali, tuan-tuan. Dalam radio ke, dalam TV ke, di Singapura ke. Kerana benda ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita. Zaman sekarang, zaman cabaran. Mari sini dekat kamu. Nabi bertanya kepadanya, pemuda, kamu ada kakak tak? Ada. Kamu suka tak kalau orang lelaki berzina dengan kakak kamu? Jawapannya tidak, wahai Nabi. Kamu ada makcik tak? Ada. Kamu suka tak kalau makcik kamu orang berzina dengannya? Nabi tak suka, Nabi. Kamu ada adik tak? Ada. Bagaimana kalau seorang lelaki berzina dengan adikmu? Nabi, jangan, Nabi, tidak ada lelaki yang reda tentang. Nabi bersabda, kalau kamu tidak suka buat pada perempuan-perempuan kamu diperlakukan begitu, kamu jangan buat pada mana-mana perempuan lain. Kerana perempuan itu mempunyai adik-beradik, anak, adik, abang, pakcik dan sebagainya, dia tidak akan reda. Maka kamu jangan buat begitu kepadanya. Tengok tuan-tuan, ini apa tuan-tuan? Ini pemimpin yang berpengaruh, influence. Dia dapat convince orang dengan jelas. Cakap-cakapnya walaupun pendek 5 minit, tetapi berbekas di hati, tuan-tuan. Nampak? Dia panggil dekat-dekat, mari sini kamu. Lagi dekat, Nabi ambil tangan Nabi ni, letakkan di dadanya. Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu waghfir lahu. Ya Allah, bersihkan hatinya, peliharalah kemaluannya dan ampunkan dosa-dosanya yang lalu, yang aku tidak perlu tahu. Tuan-tuan nampak tak? Itu sebab iman ni, tuan-tuan, dia bila dia jalan sekaligus akidah, ibadah dengan akhlak, dia akan memberi pengaruh yang luas kepada orang keliling kita. Tuan-tuan, kita amat bimbang, tuan-tuan. Kerana ada satu hadis Nabi, para sahabat bertanya, wahai Nabi, anuhu laku wa fina salihun. Boleh tak kita ni dibinasakan sedangkan di kalangan kita masih ada orang yang saleh? Nabi jawab, na'am, idza kathural khabath. Ya, kalau terlalu banyak orang jahat, orang baik tidak akan berperanan lagi. Tuan-tuan, kita nak orang keliling kita semua jadi baiklah, tuan-tuan. Ini satu perkara yang penting yang kita harus ingat. Bukan kita saja nak masuk syurga, orang keliling kita pun kita nak ajak juga. Itu sebab kalau iman ni inti dia adalah ikhlas, tuan-tuan. Itu sebab bila kita baca ada kisah seorang tabi'i nama dia Ata' bin Abi Rabah. Ata' bin Abi Rabah ni seorang negro.
anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di Mekah. Sampai musim haji tidak ada orang yang boleh bagi fatwa melainkan Atha bin Abi Rabah. Kerana semua orang takut dengan dia, ilmu dia yang tinggi. Ya sih. Baik, Atha seorang negro. Rambutnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya kemek, bibirnya tebal, kulitnya hitam, tangannya lumpuh sebelah dan dia tempang, tuan-tuan. Dia terhimpun pada dia 6 sifat khusus seorang manusia. Tapi Atha ini, tuan-tuan, kesan daripada dirinya sebagai seorang imam berbekas kepada tukang gunting rambut. Kerana itu bila dia telah mati, Abu Hanifah pergi mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, saya tidak ingat. Dia menyempurnakan rukun di sa'i itu di Bukit Marwah, di gunting rambut. Bila dia nak pergi bercukur, dia pergi ke tukang gunting. Dia kata pada tukang gunting, wahai tukang gunting, berapa harga mencukur rambut ini? Tukang gunting kata, kamu dalam ibadah jangan berkira-kira lah. Jangan berkira-kira. Ibadah ini adalah tahallul, jangan berkira-kira. Oh, dah suruh berhenti dah. Sikit sekali, sikit. Baru gear 2. Kereta automatik. Tak ada gear, tuan-tuan. Baik. Kalau gitu, kamu dah hilang poin lah, kacau lah ustaz ni. Kamu jangan bertanya-tanya bab harga. Kamu nak gunting rambut untuk bercukur, ini ibadah tahallul, jangan bertanya. Baik, duduk. Dia pun malu, duduk dia, tuan-tuan. Dia duduk, kiblat di situ, dia menghadap ke sana. Tukang gunting ni kata, wahai pemuda, kan ke tu kiblat, kamu senang-senang dapat pahala, hadaplah ke kiblat. Kan Rasulullah suka menghadap ke kiblat dalam banyak perkara. Ni kamu sedang bergunting ibadah, dia pun menghadap kiblat. 2 kali malu. 2 kali malu. Dia pun dicukur rambutnya, dia diam je. Tukang gunting kata, wahai pemuda, kan kebaik kalau engkau berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Daripada diam je buat tak dapat apa-apa. Imam Abu Hanifah masa itu masih muda menjadi malu untuk kali ketiga, tuan-tuan. Baik. Kali keempat, bila dia habis, dia bayar duit, dia pun nak jalan. Tukang gunting tegur dia kali keempat, wahai pemuda, kamu dah sempurnakan rukun Islam yang besar. Mengapa tidak sembahyang sunat syukur? 4 kali malu, tuan-tuan. Akhirnya dia kata pada tukang gunting ini, wahai tukang gunting, pakcik ni tak layak jadi tukang gunting. Pakcik ni kena masuk dalam masjid, bawa satu kerusi mengajar orang tentang akhlak. Kerana pakcik seorang guru, rupa-rupanya. Kata tukang gunting ni, wahai pemuda, bukan, aku tak ada ilmu pun. Tapi inilah yang aku telah lihat dilakukan oleh Atha. 70 kali dia mengerjakan haji, tuan-tuan. 70 tahun dia mengerjakan haji ini, perangai dia, semua tukang gunting di sini tahu ini sikapnya. Tuan-tuan nampak tak? Ini seorang yang dia punya peranan, dia punya perangai, tabiat diri berbekas pada orang yang paling rendah, iaitu tukang gunting rambut, tuan-tuan. Yang kita bimbang, saya bimbang, tuan-tuan, saya seorang guru. Saya mengajar orang dekat masjid pun tidak faham dan tidak mengamalkannya, apalagi tukang gunting rambut di luar. Baik, Allahu a'lam.